Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allah manawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri. Ista'min bihi jasadi bi hawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Terafakkan kesyukuran, alhamdulillah, terima kasih kita kepada Allah Taala. Sambung pengajian kitab Risalah Tauhid pada malam ini. Kalau tengok Rumi tu muka surat 27. Maknanya banyak dah kan kita lalu ni. Dah berapa siri ya? Nak cek dekat YouTube ada rakaman. Pada siapa yang nak yang tak sempat ke ataupun nak ulang, Zoom ni dia tak ada rakam. Oleh kerana dia tak ada rakam, saya buat rakaman. Risalah Tauhid 16. Ini yang kali ke-17 lah. Kali ke-17. Maksudnya siri yang ke-17. Alhamdulillah. Banyak juga tu. Muka surat 27 Rumi, Jawi muka surat wah 18. Ya, muka surat 18. Rumi 27. Kita membahaskan sifat Allah yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Kemudian ujung tu kita tak sempat panjang sangat hari tu, kita berhenti sebab dah sejam dah. Maka kita berhentilah. Padahal dia sebenarnya kalau dalam masa 15 minit tu dapat selesai tu. Tapi hari tu pun dah sejam lebih kan. Pengajian Tauhid ni tak boleh lebih sejam. Yang mana kita bahas berkaitan dengan Allah tu tak sama dengan baharu. Allah tak sama dengan baharu. Dari segenap segi. Allah tak sama. Kemudian ni sesungguhnya, berhenti kat situ. Sesungguhnya. Kalau kita baca undur sikit lah kan. Bersalahan qala ma'alif rahimahullah ta'ala, kita undur sikit, kita tengok cerita apa ni. Bersalahan Tuhan dengan yang baharu pada sifatnya, iaitu sungguhnya sifat Allah Ta'ala itu tiada bersamaan dengan yang baharu. Kerana sifat Tuhan itu qadim, lagi azali dan melengkapi ta'aluknya. Dan kita bahas juga minggu lepas berkaitan dengan ta'aluk. Sedikit berkaitan dengan ta'aluk. Walaupun ianya fardu kifayah. Maka sesungguhnya sifat makhluk dan bertakluk pada setengah perkara jua. Sifat makhluk tu takluknya setengah perkara jua. Seperti sama' Tuhan bertakluk ia pada segala maujudat, dan sama' yang baru bertakluk ia kepada setengah jua. Iaitu pada suara sahaja. Mendengarnya kita ni, kita ada pendengaran, kita ada pendengaran. Sama' kita ada juga. Allah pun ada sama'. Sama' Allah sempurna, sama' kita tak sempurna. Sama' tu dipanggil pendengaran lah, mendengar. Beza mendengar kita dengan mendengar Allah disebut sini. Sama' Tuhan, Allah itu mendengar, bertakluk pada segala maujudat. Pada segala yang ada, Allah dengar.
segala yang namanya ada. Apa ada? Remote ni ada. Maka Allah dengar remote ni. Kita kata, nak dengar macam mana remote? Sebab kita, remote, kita hanya boleh tengok sebab takluk mata kita. Sebab kita ni makhluk. Takluk kita terbatas. Kita hanya boleh tengok remote, tak boleh dengar remote. Kita hanya boleh dengar bunyi. Tapi Allah tidak. Allah mendengarnya Allah pada segala maujudat. Segala yang ada. Bunyi lebih-lebih lagi Allah dengar. Malah bunyi itu Allah dengar. Dan bercakap yang tak ada bunyi pun Allah dengar. Yang cakap dalam hati. Allah dengar. Kita hanya yang ada bunyi aja. Itu perbezaan. Samak kita, mendengar kita dengan mendengar Tuhan. Pendengaran kita sekadar makhluknya sama. Pendengaran makhluk. Allah tidak. Tidak begitu. Kerana Allah Tuhan, maka pendengarannya sempurna. Ada suara ke tak ada suara je boleh dengar. Boleh dengar, semua boleh dengar. Tapi makhluk hanya boleh dengar pada suara sahaja. Tu dia kata kat situ. Dan samak yang baru, pendengaran yang baru tu maksud makhluk lah. Bertakluk ia kepada setengah jua. Bukan semua dapat dengar kita. Iaitu pada suara sahaja. Sama Allah tidak berkaifiat. Ya, betul. Boleh juga kita kata gitu. Ya. Pendengaran kita penuh dengan kaifiat. Penuh dengan syarat. Nak dengar tak boleh jauh sangat. Tak boleh dekat sangat. Dekat sangat tak dengar. Sebab tu, tutup. Tutup, bising. Slow sikit, bising. Tak dengar. Tak dengar apa kuat. Sebab terlalu kuat sampai tak dengar. Ada orang jauh. Tak dengar. Jauh sangat. Nampak? Banyak syarat. Ada gelombang. Gelombang pula banyak jenis. Ada gelombang FM, AM, Allah nak sebut tak ingat. Frekuensi dia medium punya. Ada yang AM, bukan AM, bukan yang radio tu, lupa lah. Dulu dia ada dia punya frekuensi dia tu. Short, bukannya ingat benda-benda ni. SW kan? SW kan? Short ada yang jauh, yang kita biasa dengar FM tu lah radio tu. Tu frekuensi yang biasa. Dia ada yang short. Yang shortnya dia lain cara frekuensi dia. Ataupun mudah kita kata, kalau kita dengar ada kadar frekuensi yang kita boleh dengar tu, yang tertentu. Kadarnya. Tapi anjing boleh dengar yang lain pula. Sebab tu whistle tu ada jenis whistle. Kadang-kadang kita tak dengar pun whistle tu, tapi anjing dengar. Dia ada frekuensi dia. Ada pula macam ikan lumba-lumba Dolphin pula dia ada punya frekuensi dia. Malah dia macam mana dia punya frekuensi. Dia dengan dia geng-geng dia je boleh dengar. Geng-geng dolphin. Kita tak boleh dengar. Tapi dia ada, dia berhubung melalui bunyi, tapi kita tak dengar. Banyak tak syarat kita? Banyak syarat nak dengar. Tak boleh dekat, tak boleh kuat, tak boleh slow sangat, tak boleh itu, tak boleh frekuensi gitu, gini. Macam-macam lah. Itulah kita. Samak Tuhan tidak. Malah yang tak ada bunyi pun Allah mendengar. Samak Tuhan bertakluk pada segala maujudat. Maujudat ni wujud. Apa yang namanya ada Allah dengar. Apa ada? Yang namanya ada. Apa yang namanya ada? Janji dia ada je Allah dengar. Kita apa sahaja yang bersuara, kita dengar. Itu pun bukan semua suara. Suaranya yang sesuai dengan gegendang telinga kita. Allah mendengar semua suara. Frekuensi yang macam mana sekalipun. Malah yang tak berfrekuensi pun dengar. Kita macam mana? Kerana Allah meletak kita, kalau dia tak ada bunyi, kita hanya boleh melihat. Maka Allah melihatnya, Allah boleh melihat bunyi sekalipun. Bunyi macam mana boleh melihat? Boleh melihat bunyi. Kita nak melihat kena ada cahaya, kena ada itu, kena ini, macam-macam lah syarat kita dah. Jadi itulah perumpamaan dia lah. Demikianlah pada sifat-sifat yang lain tiada serupa dengan sifat Tuhan. Serupa dari segi nama aja. Allah melihat, makhluk pun melihat, kita pun melihat. Ni pinjam aja. Tapi melihat kita bukan hakiki punya melihat. Melihat kita macam-macam ada syarat. Melihat kita tak boleh menembusi pepejal, dinding. Tak boleh menembusi. Melihat kita tak boleh terlalu terang, tak boleh gelap. Dia kena elok-elok je cahaya. Kena ada perantaraan medium cahaya. Macam-macam syarat.
Melihat, sebab tu kita panggil, kita melihat, hakikatnya kita tidak melihat. Yang benar-benar melihat adalah Allah. Habis tu kita kata kita melihat, pinjam aja. Kenapa pula kita kata kita bukan sebenar melihat? Sebab melihat kita banyak syarat dah. Macam tak nampak lah. Kadang-kadang lalu depan mata pun tak nampak lah. Tak perasan, tak nampak sebagainya. Jadi itu perbezaan dia kata, mukhalafatu ta'ala lil hawadith, tak sama Allah dengan yang baru dari segenap segi termasuk sifat-sifatnya. Cuma walaupun sama dari segi bunyi, sama dari segi perkataan tu, sama dari segi penisbahan, Allah mendengar, Allah melihat, sama macam makhluk, tapi sebenarnya tak sama langsung. Tak sama langsung. Jadi bersalahan Tuhan dengan yang baru pada perbuatan, iaitu sesungguhnya perbuatan Tuhan tidak bersamaan dengan perbuatan baru. Kerana perbuatan Tuhan memberi bekas, bersalahan perbuatan yang baru. Baru tu makhluk kita lah. Kita tak memberi bekas. Allah sahaja yang memberi bekas. Dan kita dah bahas panjang juga bab ni. Kita tak boleh, makhluk tidak boleh mengenyangkan. Nasi tidak boleh mengenyangkan. Air tidak boleh membasahkan. Kerana ianya makhluk, ianya tidak memberi bekas. Hanya Allah je yang, bila Allah buat sesuatu, maka ianya jadi. Allah buat sesuatu jadi. Kita buat, kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi. Walaupun kita buat benda yang sama. 2-3 orang buat benda yang sama. Ada yang jadi, ada yang tak jadi. Seorang ni, nak faham af'al ataupun perbuatan Allah dengan perbuatan kita. Yang mana perbuatan kita tu, kita pinjam aja nama kita buat. Itu cuma pinjaman, perkataan pinjaman. Sebenar hakikatnya bukan kita buat. Buktinya, apa bukan kita buat? Ada, siapa tak pernah tengok MasterChef? MasterChef, siapa tak pernah tengok? MasterChef, dia bagi bahan-bahan yang sama. Setiap orang dapat banyak tu yang sama. Dan dia suruh masak masakan yang sama. Macam-macam lah kan. Saya pun tak tengok sangat sebenarnya. Ada sekali-sekala tengok, dia suruh masak yang sama. Bahan yang sama. Cara buat semua sama je. Tapi rasa setiap orang berbeza. Kalaulah makhluk itu memberi bekas, okeylah, kalau itu susah sangatlah cerita tu. Cerita tak payah. Kita dengan mak kita. Kita tu bagi orang perempuan lah. Laki pun boleh sebenarnya. Okay? Bab masak. Mak kita dah ajar dah. Mak sedap lah masak nasi gini-gini ke, masak nasi ayam ke, masak nasi daging ke, masak apa kan, masak kari ke. Sedap lah. Macam mana mak buat? Macam mana mak buat? Dia pun ajar. Satu-satu letak ini, gini. Kita buat. Tak sama rasa. Itu bukti makhluk tidak memberi bekas. Itu bukti bukan kita yang membuat rasa tu. Ada satu kuasa lain yang kalau dia nak, dia akan jadi sama kan? Kalau dia tak nak, tak jadi. Ada kuasa lain. Itu bukti dia. Sebab walaupun kita letak bahan yang sama, rasanya tak sama. Tetap berbeza. Yang istilah dia panggil air tangan tu. Tak, walaupun bahan yang sama, letak sama semua. Cuba try. Memang tak sama. Mesti kata, kau buat sedap dah, tapi mak buat lagi sedap. Macam mana pula tu? Mana pula tu? Bahan sama. Sukatan sama. Kenapa rasa tak sama? Bukti bahawasanya yang memberi bekas. Sedap tu bekas lah kan? Bekas tu ataupun hasil. Bekas tu bukan bekas tadah tu. Bekas tu hasil. Yang memberi bekas Allah. Maknanya ada satu kuasa lain yang memberi bekas. Yang biasa yang saya bagi contoh baru ni, bukan baru ni lah, bulan lepas, apa dia? Rambut ada yang panjang cepat, ada yang panjang lambat. Sedangkan semuanya bulu. Dan bila kita korek dalam isi, dalam kulit, tak ada pun bergulung-gulung rambut bulu tu, tak ada pun. Maknanya dia baru tumbuh. Kenapa rambut ada yang tumbuh panjang, ada rambut yang tak panjang-panjang? Pak Wah kata rambut dia tak panjang-panjang. Ada. Ada orang kejap-kejap kena gunting, kejap-kejap pergi gunting rambut, kejap-kejap pergi gunting rambut, kejap-kejap pergi gunting rambut. Ada orang Allah 6 bulan tu Allah pendek. Alahai. Ada orang. Jadi sedangkan ada bulu lain, bulu kaki. Bulu kaki dia tumbuh tak panjang-panjang lah kita kata. Logiknya kalau rambut ni, saya bulan 1 bulan 2 hari tu gunting rambut.
pendek. Okey. Lepas pada tu, sekarang dah panjang balik dah macam dulu. Dah jadi macam dulu dah. Bulan 2. 3. 7 bulan. 7 bulan. Itu ada potong sikit-sikit tu. Otter tu. Kalau tak ada otter rasa 6 bulan. 6 bulan dah panjang dah. Sedangkan bulu kaki tak pernah potong. Logiknya bulu kaki bertahun tak pernah potong, sepatutnya meleret habis. Sampai ke buku, bukan ke buku lali, habis sampai ke jalan. Apa benda tu? Dia seret. Bulu kaki tak pernah dia potong. Kalaulah kadar kepanjangan bulu kaki tu macam rambut, maka bulu kaki memang bagi orang lelaki lah yang ada bulu kaki, memang dah habis sampai ke jalan dah habis semua. Sampai ke jalan dah. Tapi kenapa tak begitu? Sedangkan bila kita korek dekat dalam rambut, korek dekat dalam umbi dia, dekat kulit, tak ada pun dalam tu tergulung-gulung rambut yang akan panjang nanti, tak ada. Dia cuma umbi je. Maknanya dia tumbuh. Dia tumbuh. Dia bukan tergulung-gulung, lepas tu kita tarik, dia boleh panjang. Sebab kita korek umbi dia. Rupanya tak ada. Mana tak ada, maknanya dia tumbuh. Dan kadar ketumbuhan rambut, kadar tumbuh rambut panjang tu, kadar kelajuan dia panjang tu, berbeza rambut atas kepala dengan dekat betis. Kadar laju tu beza. Siapa yang buat tu? Mesti ada. Kalaulah tak ada, kadar kepanjangan rambut dan bulu kaki sama laju panjangnya. Tapi ada yang nak ni, ada yang buat ni, ada yang buat. Ada yang menandakan ada yang memberi bekas. Ada yang dia punya nak tu yang bekas. Kita punya tadi, ada orang yang berapa lama simpan jambang, tak naik-naik jambang. Sebab dia bukan keturunan belah-belah India sana. Dia keturunan belah-belah China sana. Dia kurang ada jambang sikit. Tapi kalau belah-belah ni, belah Arab, belah India, ini macam umur 16 dah ada dah sini dah. Yang ni alah, aku keturunan Cina, belah-belah Cina sana. Tak ada puas. Janggut ni 2-3 urat, tunggu duk main 2-3 urat tu aja. Tak banyak-banyak. Yang lain 16, umur 16 dah macam tu dah. Pakailah ubat dia, pakai bubuh apa? Ada apa benda nama, bukan tancur apa, saya tak ingat apa benda, ada minyak rambut, bukan minyak rambut, minyak nak bagi panjang tu. Letaklah dulu ni. Nak bagi banyak. Tak keluar. Tak keluar. Minyak bon, yes. Minyak bon. Tak keluar. Memang kau jenis kata tak keluar. Jadi siapa? Jadi bukan dia keluar tu ikut suka, tidak. Bukan. Dia keluar, ada yang nak dia keluar, yang memberi bekas. Maksud memberi bekas tu, yang dia yang tentukan keluar ataupun tak keluar rambut ataupun jambang. Letaklah tumbuk minyak ikan pun ada letak, betul? Tumbuk kayu apa? Biji keras, buah keras, apa lupa dah dulu. Macam-macam petua. Tepek lah kat sini. Nak bagi, tak naik. Tak panjang. Segmen ni. Buah keras kan? Ingat dulu. Tak panjang. Duduk macam tu juga. Maknanya ada ni. Yang maknanya buah tadi tu tak memberi bekas. Dan orang lain letak, lebat. Orang lain, yang lain letak sikit je, kejap je lebat je jadi. Ada orang lain letak tak lebat-lebat. Tak panjang-panjang pun. Maknanya bukan buah keras tu, bukan minyak bon tu, bukan minyak ikan tu yang bagi tumbuh. Makna ada. Itu maksud. Itu maksud memberi bekas yang kita nak faham tu. Sebab ada yang jadi, ada yang tak jadi. Sedangkan kedua-duanya buat cara yang sama dan dua-duanya nak. Tapi dua-dua seorang dapat, seorang tak dapat. Seorang jadi, seorang tak jadi. Maka maknanya yang jadi tu bukan kau juga bagi bekas. Tidak. Yang tak jadi tu pun memang confirm lah bukan. Kerana ada yang memberi bekas. Tu. Baharu je dia memang tak memberi bekas. Tak memberi bekas. Kalau kata accident mati. Accident tu mati. Accident tu maksud kereta langgar mati. Ada yang accident tak mati. Ada yang accident kereta total loss tapi tak mati. Dia cuma pesakit luar.
tepek sikit plaster sini selesai. Ada yang bukan accident sangat, sikit je selisih, mati. Ada yang tak accident pun mati. Menandakan bukan accident tu yang mematikan. Tidak. Ada yang orang bunuh diri minum racun mati. Ada yang orang bunuh diri minum racun tak mati-mati. Tak mati-mati. Menandakan bukan racun tu memberi bekas. Kat situ kita dapat faham daripada apa yang berlaku sekeliling kita, kita dapat faham. Perbuatan, hanya perbuatan Allah je memberi bekas. Perbuatan baharu tidak memberi bekas. Buktinya kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi apa yang kita nak. Menandakan ada yang nak, lebih nak daripada kita. Nak dia tu lebih power daripada kita. Yang kita panggil iradah. Nak tu iradah lah. Iradah yang sempurna Allah. Iaitu Allah yang maha berkehendak. Dia yang nak. Dan bila dia nak, dengan kudrahnya, dengan kekuasaannya, maka dia buat, maka jadilah yang kita panggil kun fayakun. Jadi, maka jadilah. Yang kita akan bahas nanti. Sikit lagi. Dan perbuatan Tuhan tidak berhendak kepada perkakas dan kepada taulan, tidak mengambil faedah daripada perbuatan dan hukumnya, dan lagi perbuatannya tidak ada yang sia-sia. Ini yang kita bincang lepas lah. Kita dah bincang lepas. Perbuatan Allah tak ada yang sia-sia, dan Allah tidak mengambil faedah daripada apa yang dia suruh. Allah buat makhluk dan Allah tidak mengambil faedah daripada makhluk. Kerana jika Allah mengambil faedah daripada makhluk yang dia buat, maka lemahlah dia. Macam kitanya buat kerusi, kita nak duduk atas dia. Maka lemah kita kerana tanpa kerusi kita tak boleh duduk. Kita tak boleh duduk macam Piramli duduk tu, tak boleh. 5 minit boleh lah. 5 jam tak boleh duduk. Kerusi atas angin tu, tak boleh duduk. Kita kena bukan kerusi atas angin, dia tak kerusi pun, dia duduk macam duduk atas kerusi. Tapi kita buat kerusi kerana kita nak duduk lama. Kita buat sesuatu untuk mengambil manfaat. Begitulah hidup kita di atas dunia. Kita makan nak ambil manfaat apa yang kita makan. Kita pakai, kita nak ambil manfaat panas selepas kita pakai baju tebal. Kerana kita nak ambil manfaat daripada yang kita buat, yang kita reka, selimut ke apa, kita ambil manfaat. Kerana kita ni makhluk, maka kita buat sesuatu untuk manfaat kita. Sedangkan Allah tidak mengambil manfaat daripada apa ciptaan dia. Malah bila Allah cipta manusia dan Allah letakkan hukum hakam tu bertujuan untuk makhluk tu sendiri punya makhluk tu sendiri punya kemudahan. Bukannya untuk Allah, tapi untuk makhluk. Ini sedikit benda lepas lah. Ini cerita yang lepas ni. Jadi tak samalah. Ya, tidak sama. Allah dan makhluk tak sama. Cuma bahasa je sama. Bahasa dari segi bahasa kita letak sama macam Allah. Allah melihat, makhluk melihat, Allah buat, makhluk pun buat, Allah semua sama. Cuma dari segi bahasa sahaja. Sesungguhnya habis dalam bab tu. Dalam masalah yang lain pula. Dia kata, sesungguhnya ada perkataan di dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka dan tangan Allah. Ini saya dah bahas banyak kali, saya bahas sekali lalu je lah. Menyebut muka dan tangan Allah. Dalam Quran ada. Soalannya, bila sebut muka, tangan, sedangkan kita dah bahas sebelum ni, bahawasanya Allah tak sama dengan makhluk. Yang sama cuma bukan sama, semua perkataan, pinjam aja perkataan tu. Tapi hakikatnya bukan. Allah melihat, makhluk melihat Allah tak sama dengan makhluk. Cuma kita pinjam. Begitu juga ada perkataan dalam Al-Quran dan hadis yang menyebut muka Allah dengan maksud, dan tangan Allah. Maka kita dah tahu, adakah tangan dan muka itu ada dekat makhluk? Ada dekat makhluk. Bila ia ada dekat makhluk, kalau kita letak muka dan tangan tadi dekat Allah, maka tak layak. Tak layak bagi Allah sebab Allah tak sama dengan makhluk. Mukhalafah, bersalahan Allah dengan makhluk. Kalau tangan tu sama tangan dengan tangan. Jadi ayat mutasyabihat istilah dia. Sebab tu dia kata kat sini, maka perkataan itu hendaklah kita i'tiqadkan, hendaklah kita pegang sabit secara layak.
dengan Allah Ta'ala. Sabit secara layak. Ayat tu ayat Quran tak boleh tolak. Tolak kafir. Habis tu ayat tu macam seolah-olah sama. Habis bukan tu aja, melihat pun sama, mendengar pun sama, kasih sayang Allah pun sama. Kan Allah sayang kan, sama makhluk pun sayang. Tapi pinjaman aja bahasa tu. Hakikatnya bukan begitu. Samalah juga. Bila sebut tangan, itu pinjam aja, pinjaman. Hakikatnya bukan begitu. Kerana kita wajib i'tiqad secara layak dengan Allah Ta'ala. Okey, cuma macam mana nak i'tiqad yang layak tadi? Yang layak. Apakah yang dimaksudkan dengan yang layak? Maksud yang layak tu tafsir dia. Dia nak tafsirkan apa dia? Maksud yang layak dengan Allah Ta'ala, bila ada perkataan-perkataan anggota tadi tu dalam Quran hadis, atau perkataan-perkataan bertempat dan sebagainya, yang mana itu makhluk sebenarnya. Itu makhluk. Maka hendaklah kita i'tiqadkan sabit secara layak bagi Allah. Apa maksud layak? Yang maha suci daripada berjisim. Maha suci itu maksud tidak berjisim, bukan berjisim. Dan maha suci daripada bersifat dengan segala sifat baru. Segala sifat baru. Bertempat, berjisim, bergerak. Bergerak, membesar, mengecil, naik, turun, kiri, kanan, atas, bawah. Itu semua makhluk. Itu semua jirim. Itu semua jisim. Jadi, maksud dan beranggota, semua adalah sifat makhluk. Semua adalah sifat makhluk. Jadi macam mana nak i'tiqad secara layak? Nak i'tiqad secara layak bukannya letak gini. Ini salah faham. Salah faham. Macam mana? Tangan yang layak. Sebab dia kata kena sifat yang layak. Kaki yang layak, mata yang layak, turun yang layak, naik yang layak. Itu dia silap faham. Maksud yang layak, kerana kalau kita kata tangan yang layak, tangan tu awal-awal lagi dah tak layak. Jadi mana ada tangan yang layak? Mana ada tangan yang layak? Sebab tangan tu pun dah tak layak. Sebab tangan tu anggota. Anggota tu ada kat makhluk. Tangan tu anggota tu ada kat makhluk. Jadi tangan tu dah tak layak. Jadi tak bolehlah kata tangan yang layak. Tak boleh. Tak kena. Habis itu apa maksud layak? Apa maksud layak? Maka ayat ni dipanggil ayat mutasyabihat. Maka untuk memahaminya kena cari ayat muhkam dia panggil. Ayat yang jelas-jelas. Ayat yang jelas, mukhalafatu ta'ala lil hawadith lah. Laisa kamislihi syai'. Itulah ayat yang jelas. Allah tak sama dengan sesuatu. Tak sama dengan makhluk. Maka dia kata kat sini, demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Sahabat macam inilah. Sahabat dapat didikan daripada Nabi. Tapi disebut yang ujung ni, maka tiada mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Melainkan Allah saja yang tahu hakikat sebenarnya. Bila sebut yadun, maka yadun lah, bukan tangan. Sebab yadullah, tangan Allah yadun. Bila kita terjemah yadun tu kepada tangan, jadi tangan Allah. Sebenarnya tak boleh terjemah dengan tangan. Habis tu tak boleh terjemah, kena kata yadun. Yadun Allah. Sebab Allah tak kata tangan, Allah kata yadullah. Yadun Allah. Maka kita pun kata yadun Allah. Tak boleh tolak. Okey. Tapi boleh kata tangan yang layak. Tak boleh. Sebab Allah tak kata tangan, Allah kata yadun. Habis yadun tu tangan lah. Siapa kata? Kat situ. Yadun tu tangan lah. Siapa kata yadun tu tangan? Kena kita tanya dia balik. Siapa kata? Akulah kata. Lah, kau kata. Bukan Allah kata. Allah lah kata. Nipu. Masa bila pula wahyu turun bahasa Melayu? Tangan tu Melayu. Memanglah. Dia kata memanglah. Yadun maknanya tangan. Siapa kata makna tangan? Tu salah. Jadi bila Allah kata yadun, yadullah, yadun Allah, maka kita kena kata yadun Allah jugalah. Jangan kita kata tangan. Sebab Allah tak kata tangan, Allah kata yadun. Sebab bila terjemah tangan, maka kita yang telah menterjemahkan ayat tu tangan. Tangan tu sedangkan tak layak. Yadun layak.
Kenapa kata yadun layak? Sebab Allah sendiri yang kata yadun. Maka layak. Cuma kita tahu tak yadun tu apa. Tu kat situ lah. Betul kata, maka tiada yang mengetahui akan dia melainkan Allah Ta'ala juga. Allah je tahu. Yadun tu apa? Allah je tahu. Serah pada Allah. Tapi, adakah ianya tangan? Tidak. Tidak, dia bukan tangan. Kenapa pula kata tangan? Laisa kamislihi syai'. Tak sama Allah dengan makhluk. Yang mana tangan tu adalah makhluk. Habis tu apa? Allah je tahu. Masuk tangan? Tidak. Bersihkan, sucikan Allah daripada sifat yang tak layak, lepas tu tak tahu makna. Serah pada Allah. Jadi kat sini, kita dah bahas banyak kali dah ni. Tak bimbang juga, takut ada orang yang tak biasa dengar. Kalau nak kira, saya rasa dah bahas banyak kali sangat bab ni. Jadi dia kata, dan demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat. Inilah sahabat pegang. Bila kata sahabat pegang, maknanya Nabi lah yang pegang, Nabi aja. Malah bukan Nabi SAW je, Nabi Adam pun pegang yang sama. Iaitu, Allah tak sama dengan makhluk. Jika ada ayat-ayat yang macam nak sama, serah pada Allah. Kita tak tahu maksud yang sebenarnya. Demikian inilah perjalanan i'tiqad sekalian sahabat dan orang yang mengikut sahabat. Tabi'in. Dan orang yang mengikut bagi orang yang mengikut sahabat. Tabi'ut tabi'in. Yang dinamakan ulama mutaqaddimin 300 tahun yang pertama. 300 tahun yang pertama. 300 tahun hijrah. Itu adalah dipanggil ulama mutaqaddimin. Mutaqaddimin itu ulama terdahulu. Ulama yang Nabi right. Kurun terbaik adalah kurun aku qarni. Kemudian kurun selepas itu, kemudian selepas pada itu. Kira 300 tahun. Jadi perlu faham dengan cara yang betul. Tetapi ulama mutaakhirin, ulama mutaakhirin tu yang sekarang. Sekarang tu maksud lebih daripada 300 lah. 400, 500, 600 hijrah sampai sekarang. Okay? Telah berkata, adalah perkataan yang tersebut di dalam Quran dan hadis mengatakan muka. Muka. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kul man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajhu, wajah ni mengatakan muka dan tangan bagi Allah Ta'ala itu ialah yang dikendaki dengan muka itu ialah zat. Dan yang dikendaki dengan tangan itu adalah qudrat. Qudrat tu kekuatan. Zat tu diri Allah. Okay? Demikian lagi tiap-tiap perkataan yang seumpama itu ditakwil, ditanggungkan dengan perkara yang munasabah daripada segala sifat-sifat yang sabit bagi Allah Ta'ala. Yang munasabah tu maksud yang tidak melawan ayat-ayat muhkam, ayat-ayat yang boleh faham straight. Mutasyabihat ni ayat yang nak faham tu macam payah sikit, double meaning, triple meaning. Tu mutasyabihat. Tapi muhkam ni satu meaning, satu makna je. Satu makna. Jadi ulama mutaakhirin dia mentakwil ayat-ayat tadi dengan yang munasabah. Yang munasabah. Maka di antara, kita akan bahas sekejap lagi. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa ialah i'tiqad ulama mutaqaddimin. Yang lama iaitu jangan bahas. Allah kata yadullah yadullah. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, terima aja. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terima aja. Apa maksud? Wallahu a'lam terus. Itu yang terbaik, yang sentosa. Tapi boleh juga, tapi bukan yang terbaik lah. Boleh juga kita menakwil ayat tadi, tangan, muka sebagainya tadi dengan yang munasabah. Takwil dengan yang munasabah. Walaupun dia bukan pendapat yang sentosa. Jadi caranya gini kita sekarang. Mula-mula ayat-ayat yang nampak seolah-olah Allah beragota, bertempat, berjisim dan sebagainya, ayat-ayat Quran dan hadis tu, kita takwil dulu. Sekarang takwil dulu, iaitu cari ayat-ayat yang sesuai, takwilkan, maknakan ayat tadi tu dengan sesuai. Kemudian sehingga satu tahap kita dah yakin betul, maka kita buang yang tu, kita ambil hanya Allah je tahu. Itu cara tu. Sebab yang terbaik adalah jangan dipikir. Itu yang terbaik. Tapi otak kita ni jahat. Macam-macam duk fikir. Setan lah. Jadi untuk permulaan ni, takwil dulu. Nanti, nak mati nanti, buang.
Ganti balik dengan yang mutaqaddimin, macam para sahabat. Tak fikir langsung. Yadun, yadun. Yadun bukan tangan. Yadun juga bukan kuasa. Habis tu yadun apa? Serah pada Allah. Tapi bukan tangan. Serah pada Allah. Tu dulu. Yang istilah dia panggil tafwid. Ya, betul. Tafwid dia panggil. Serahkan pada Allah. Tapi sebelum serah tu, kena suci dulu. Bukan serah je. Serah tu kena suci. Sebelum serah, kena suci dulu. Dengan maksud, bukan masuk tangan. Yadun bukan masuk tangan. Wajhu bukan masuk muka. Lepas dah bukan masuk muka tu, baru serah pada Allah. Bukan serah saja. Nafi dulu yang masalah-masalahan. Penakwilan yang masalah ni nafi dulu, iaitu bukan muka, bukan tangan, bukan turun, bukan. Kemudian habis apa tu? Apa maksudnya? Serah pada Allah. Untuk permulaan tak perlu begitu. Untuk permulaan terus takwil yang layak. Tangan tu kuasa. Macam mana? Siapa bagi contoh tu? Azrin bagi contoh. Please give your hand. Bermaksud minta bantuan, bukan minta tangan. Macam itulah. Bila kata yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maksudnya bantuan Allah. Tangan kan minta bantuan. Bantuan Allah, boleh kata tangan tu. Kuasa Allah. Sebab tangan ni kan kuasa, kekuatan. Takwil dulu. Sehingga satu tahap dah kita ulang sampai hadam sungguh, dah faham sungguh, lekat sungguh, maka waktu tu nanti akhir-akhir nanti kita tolak yang ni pula, kita ambil yang mutaqaddimin, iaitu yadun tetap yadun, bukan tangan, dan yadun juga bukan kuasa. Yadun tu serah pada Allah. Tapi sebelum nak sampai tahap tu, takwil dulu. Ataupun boleh je takwil sampai mati pun tak apa sebenarnya. Tapi cuma dia kata yang terbaik tu. Maka di antara i'tiqad ini yang lebih sentosa, yang lebih baik adalah i'tiqad ulama mutaqaddimin, iaitu tak bicara langsung. Tak bicara langsung. Cuma kita cubalah. Tak nak bicara langsung. Tak serah pada Allah. Serah aja pada Allah. Bila kata Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang bersifat Rahman beristiwa di arasy, bukan duduk. Istiwa tu duduk lah. Tidak, istiwa banyak mana-mana yang lain. Tapi bukan duduk. Habis itu serah pada Allah. Oh, tak boleh. Okey, untuk permulaan ni kata, bukan kata Allah Ar-Rahman. Kenapa tak Allah 'alal 'arsy istawa? Allah huwa 'alal 'arsy istawa. Barulah jelas ni tak Ar-Rahman. Bukan Allah. Maka maksud dia apa? Maksud dia bukan duduk. Bukan duduk. Habis tu apa? Menguasai. Bila Allah menguasai arash, yang mana arash adalah makhluk yang paling besar, nak kita faham, kita makhluk kecil ni tak ada masalah langsung. Sebab arash pun Allah kuasa. Jadi istawa tu ditakwil dengan istaula. Istaula. Jadi bila macam tu, menguasai. Itulah menguasai. Sehingga sampai satu tahap, lebih selamat kita kembali ke zaman salafus soleh, iaitu istawa itu bukan duduk, istawa itu juga bukan menguasai, istawa adalah tak tahu. Tapi bukan duduk. Serah pada Allah. Itu yang selamat. Nanti bila dah faham, dah dapat sungguh-sungguh. Tapi untuk permulaan ni, takwil dulu. Begitulah yadullah fawqa aydihim. Begitulah apa lagi ya? Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah perahu dengan mata kami. Buat perahu dengan mata. Dengan mata kami. A'yunina, mata. Mula-mula ni apa ni? Takwil dulu. Dengan pemerhatian. Sebab mata ni kan perhati dan jaga. Pemerhatian dan penjagaan kami. Untuk mula. Nanti ni a'yunina, bukan mata, bukan pemerhatian, bukan, semua bukan. Habis tu apa? Serah pada Allah. Begitulah. Kemudian bab yang duduk di langit, amintum man fis samai an yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamur.
ayat tu, yang adakah kamu merasa aman terhadap yang di langit? Maka Allah bukan duduk di langit. Habis tu apa yang di langit? Yang di langit adalah kekuasaan Allah di langit. Mula-mula. Lama-lama tidak. Kuasa pun tidak. Allah duduk di langit pun tidak. Serah pada Allah. Begitulah ayat-ayat yang lain. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Tuhan dengan malaikat duduk berbaris-baris. Datang. Bila datang daripada jauh pada dekat, tu maksud datang. Waja'a, datang. Untuk permulaan ni, datang tu apa? Datang perintah Tuhan. Datang perintah. Waja'a rabbuka, dan datang Tuhan, bukan perintah. Tapi kita faham, khalaf memahami datang perintah Tuhan. Dan malaikat yang membawa perintah tadi. Saffan saffa, secara bersaf-saf, berbaris-baris. Lama-lama, waja'a rabbuka, bukan Allah datang, bukan juga perintah. Serah pada Allah. Gitu lah, sampai habis. Macam tu juga Allah turun 1/3 malam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Tuhan kami turun ke langit dunia ketika hujung 1/3 malam. Turun tu kan makhluk sifat atas ke bawah tu masuk turun. Maka untuk permulaan ni macam mana? Untuk permulaan ni ditakwil dengan malaikat rahmat yang turun. Sedangkan ayat hadis tadi yanzilu rabbuna, turun Tuhan. Tapi takwil turun Tuhan tu masuk wakil, iaitu malaikat rahmat. Untuk memberi rahmat 1/3 ujung malam tu. 1/3 akhir malam. Malaikat rahmat yang turun. Turun sehingga satu tahap tak perlu dah. Bukan malaikat rahmat, bukan Allah sendiri turun. Subhanallah, maha suci Allah. Apa dia? Serah pada Allah. Gitu. Dah banyaklah kita, saya dah bahas banyak, panjang sangatlah bab ni. Jadi itulah mukhalafah, tak samanya. Tak sama dari segi turun, naik, atas, bawah, memang tak sama. Tak sama dengan maksud tak ada. Tidak begitu. Habis itu turun tu pinjaman sahaja. Bahasa pinjaman saja. Kita meminjam bahasa tu. Itulah perakhiran mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Patutnya habis minggu lepas lagi. Minggu lepas lagi habis. Tapi sebab tak sempat sangat kan. Sepatutnya minggu ni sepatutnya minggu ni qiyamuhu ta'ala binafsih. Sepatutnya. Sebab qiyamuhu ni pendek, mari kita try baca. Kita cuma membahaskan tentang sifat-sifat Allah je. Dalil belum dalil dah kata alamak pendeknya, tak faham lagi. Sabar. Ini baru nak faham tentang sifat-sifat aja. Yang dalil ada dekat, kalau yang Rumi ni ada dekat jauh ni, muka surat 55. Dalil wujud Allah, wujud qidam baqa', bahas balik sekali lagi. Maka kita akan bahas 2 kali sebenarnya. Sekali tu cuma menceritakan tentang sifat secara ringkas. Kemudian pada muka surat 56, 57, 58, 59 ni, kita akan cerita balik. Contohnya, bab mukhalafah tadi, ada dekat muka surat 59. Ada lagi sekali. Yang ni kita bahas balik. Lebih contoh lebih banyak. Ini untuk memahami sekali lalu je. Macam mana kalau Allah serupa dengan makhluk? Jadi apa sangat, tak kisah pun. Pelik apa Allah sama dengan makhluk? Dia bagi hujah-hujah. Tak boleh. Allah sama dengan makhluk. Sedangkan kalau Allah sama dengan makhluk, tidak pun merendahkan martabat Allah. Sebab Allah yang cipta. Kalau gitu kan, macam mana nak jawab dan sebagainya. Dia ada balik dalil. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Muka surat 60. Dalil. Wahdaniyah, dalil. Ini cuma nak membahas semata-mata tentang sifat tu saja. Sebab tu dia pendek aja. Qiyamuhu ta'ala binafsih ni pun pendek aja. Hanya membahas qiyamuhu ta'ala binafsih. Jangan cerita dalil nanti. Muka surat 60 nanti. Qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya berdiri Allah dengan sendiri. Berdikari. Yang maksud berdikari ni, real punya berdiri. Ini bukan berdiri ni. Bukan berdiri macam kita berdiri. Bukan. Dalam kurungan tu bersendirian. Bukan. Dia bukan faham gitu. Dia bukan faham berdiri. Maksudnya tidak memerlukan yang lain. Itu qiyamu. Tu berdiri sendiri. Berdiri Allah dengan sendiri adalah tak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan. Tidak
Tak berkehendak dengan yang lain. Walaupun Allah cipta kita, tapi sebenarnya Allah tidak berkehendak dekat kita. Tidak berkehendak tu bukan iradah tadi. Tidak berkehendak, tidak memerlukan. Itu qiyam, itu berdiri sendiri. Yang kita panggil berdikari, berdiri di atas kaki sendiri tu, berdikari, maksudnya kita kata dekat anak kita, nanti sekarang dah habis belajar, pergi berdikari. Maksudnya apa berdikari tu? Maksudnya tak payah nak harapkan mak ayah lagi duk beli makanan masak tiap-tiap hari, duit dah sibuk nak minta mak ayah lagi duit. Tak. Berdikari. Semua buat sendiri. Semua kerja buat sendiri, cari duit sendiri, semua sendiri, masak sendiri, semua sendiri. Tu berdikari. Dengan maksud tidak memerlukan mak bapak dah. Itulah dari segi makhluknya berdikari tu. Dari segi ketuhanan tidak memerlukan makhluk. Tidak berkehendak kepada makhluk. Walaupun mencipta makhluk, tapi tidak berkehendak kepada makhluk. Itu maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Tidak memerlukan yang lain. Tu maksud berdiri sendiri. Bimbang takut faham istighna. Yes, itulah istighna. Itulah istighna. Itulah istighna. Cuma itu istilah lah. Jadi itu maksud berdiri. Jadi kadang-kadang berdiri itu diterjemahkan dengan qiyam, qiyamuhu. Berdiri, qiyam kan? Jadi bila sebut qiyam, kita fikir berdiri tu takut berdiri pula. Macam sembahyang, qiyam tu. Bukan. Berdiri tu cuma pinjam je. Nak bagi tahu, berdikari lah. Tak perlukan yang lain. Tak perlu yang lain. Bersendirian. Itu juga maksud. Bukan duduk seorang-seorang kan? Bersendirian tu pun maksud tidak memerlukan yang lain. Tidak memerlukan yang lain. Tengok dekat bawah tu. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Jangan sabar kejap ni. Tempat berdiri tu tidak memerlukan tempat berdiri. Jadi jangan kita fikir terapung-rapung pula. Sebab bila terapung-rapung tu juga tempat, iaitu tempat pada udara. Sebab kita akan fikir tempat yang ada lantai, itu tempat. Maka Allah tidak memerlukan tempat. Kalau kita baca sekali, tempat berdiri. Maka berterapung-rapung. Tu tak memerlukan tempat. Tak terapung. Tu memerlukan tempat juga, ruang, iaitu udara tu. Bukan maksud tu. Bukan maksud. Tidak berkehendak kepada tempat berdiri, bermaksudnya, samalah. Tak berkehendak kepada apa sahaja. Tak berkehendak kepada zat Allah, tidak berkehendak kepada apa sahaja. Tidak berkehendak kepada apa sahaja. Habis buat arash, itulah, itu yang jadi tu. Allah buat arash sebab nak duduk. Itu berkehendak pada tempat. Jadi tidak berkehendak kepada tempat berdiri. Zat Allah tidak, bahasa sebenarnya tidak berkehendak kepada tempat berdiri ini, yang paling sesuai adalah tidak memerlukan juga. Memerlukan yang lain. Tidak memerlukan yang lain. Dan tidak berkehendak kepada yang menjadikan dia. Lagilah. Tidak berkehendak kepada maksudnya tidak dijadikan. Pastilah. Itu awal-awal lagi dah. Jadi kita dapat faham, maksud qiyamu ta'ala binafsi dia terbagi kepada dua. Yang pertama, yang maksud berdiri sendiri ni. Berdiri sendiri. Berdikari ni maksudnya dua. Terpecah pada dua. Yang pertama, tak berhajat kepada yang menjadikan. Tidak memerlukan yang lain yang jadikan dia. Kalau yang dah jadikan, dia tak nama Tuhan, nama makhluk. Satu. Ataupun kita boleh bahas itulah qidam. Itulah dia qidam. Qidam. Dan tidak memerlukan yang lain untuk bergantung. Bergantung tu bukan bergantung gitu, bukanlah bergantung. Tak memerlukan yang lain untuk bergantung. Tidak memerlukan yang lain untuk apa-apa. Gitu. Tidak memerlukan yang lain untuk apa-apalah. Tak memerlukan langsung yang lain. Jadi, pecahan tadi pertama, Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan. Pastinya. Malah kita dah bahas banyak kali bab wujud qidam. Semua itu baqa', semua juga membahaskan tentang Allah tidak berhajat kepada yang menjadikan. Kerana bila dia menjadikan, dia tu makhluk, dia bukan Tuhan. Jadi termasuk juga qiyamuhu ta'ala binafsi, maksudnya tidak berhajat kepada yang menjadikan. Kalau dia berhajat kepada yang jadikan dia, maknanya dia berhajat kepada yang satu lagi tu untuk jadikan. Itu tak berhajat juga. Itu tak berhajat juga. Itu satu maksud dia. Itu senang. Sebenarnya qidam baqa', wujud qidam baqa', mukhalafah memang cerita yang sama juga. Tak berhajat kepada satu. Jadi maknanya itu yang pertama. Yang kedua, tidak memerlukan yang lain untuk bergantung.
tidak memerlukan zat lain untuk bergantung. Boleh juga. Tidak memerlukan diri lain untuk bergantung. Kalau kita kata tempat, tempat tu dirilah juga. Zat sesuatu. Jadi kalau Allah memerlukan tempat, Allah memerlukan sesuatu. Sebab tu Allah tidak bertempat, iaitu tidak memerlukan sesuatu untuk bergantung. Untuk bergantung, tak memerlukan. Jadi yang pertama kita dapat faham, Allah tidak menumpang macam sifat. Allah tidak menumpang. Macam hijau menumpang dekat ridak ni. Putih menumpang dekat baju ni. Tidak begitu. Tidak menumpang. Itu yang pertama. Itu maksud qiyamuh. Berdiri sendirilah tu. Macam arat. Tidak. Allah tidak gitu. Kalau macam arat jika kita nisbahkan pada makhluk. Pada Allah, kita nisbahkan sifat lah. Sifat. Allah tu tidak macam sifat. Macam tu tak? Bukan macam sifat yang bergantung. Tidak. Kalau nak faham, kalau manusia ni, manusia ni, kita ni tidak macam kuning, tidak macam hijau. Kita tidak macam tu. Sebab hijau tu dia ada, tapi dia menumpang. Maka kita ni makhluk, kita tidak menumpang. Kita bukan macam hijau. Tidak. Kita bukan macam biru. Kita bukan macam color. Kita bukan macam petak. Kita bukan macam bulat. Bukan. Kerana kita ni nak ada kita sendiri. Kita tu zat. Maka kita bukan jenis menumpang. Itu kalau kita. Maka Allah juga bukan jenis menumpang. Jenis menumpang pada sesuatu. Sebab tu dia kata berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Adanya dengan sendiri. Kalau menumpang, memerlukan. Kat situ pun dah masuk perbahasan mukhalafah balik. Mukhalafah balik. Sebab dia memerlukan. Jadi, itu nak faham qiyamuhu ta'ala binafsi. Jadi, maka menolaklah, tertolaklah yang mengatakan Allah berada dalam tubuh dia. Mustahil lah. Allah menumpang pada zat lain. Allah menumpang pada diri yang lain. Allah masuk dalam tubuh dia. Oh, akulah Tuhan. Tak, mustahil lah. Mustahil. Sebab itu menumpang. Sedangkan Allah tidak menumpang. Tidak menumpang dengan maksud qiyamuhu ta'ala binafsi. Lagi satu, bila menumpang, memerlukan makhluk untuk duduk. Lagilah tolak pula kat situ. Tolak lagi dalam sifat-sifat lain dah tolak lama dah tu. Okey. Dan nak faham qiyamuhu ta'ala binafsi juga, Allah tidak bergantung kepada tempat ataupun masa. Sama juga. Sebab jika bergantung kepada masa, bergantung pada tempat, kita dah faham banyak kali kan. Bergantung tempat, maka Allah tidak boleh berdiri sendiri. Sebab perlukan tempat. Satu. Masa juga adalah Allah yang cipta. Dengan pusingan matahari. Jadi dengan matahari ada, maka adalah masa. Maka jika Allah terikat dengan masa, maka Allah tidak qiyamuhu ta'ala binafsi. Sedangkan Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Berdikari. Berdikari tidak memerlukan masa. Masa ni makhluk aja. Maka bila sebut masa tidak, Allah tidak di dalam masa. Tidak ada di dalam masa. Jadi bila Allah tidak ada dalam masa, maka tertolaklah fahaman-fahaman yang banyak yang salah. Allah tak tahu lagi. Sebab tak jadi lagi. Kan? Biasa fahaman tu. Allah tak tahu lagi sebab tak jadi lagi. Bila dah jadi, Allah tahu. Macam mana Allah boleh tahu sedangkan tak jadi lagi? Maka dia telah masukkan Allah dalam masa. Sedangkan Allah qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah berdiri sendiri walaupun tanpa masa. Jadi bagi Allah tak ada sebelum dan selepas, tak ada. Kita je ada sebelum dan selepas. Jadi boleh tak Allah tahu tak bila apa yang akan terjadi akan datang? Yang kata akan datang tu kita punya akan datang. Allah mana dia akan datang? Allah mana dia akan datang? Sebab tu tak pelik kalau orang mengaji sungguh-sungguh, dia kata Allah dah tahu kita syurga ke neraka. Allah dah tahu kita ni syurga ke neraka. Tak pelik sebab Allah mana ada dalam masa. Allah tidak duduk dalam masa. Kalau Allah duduk dalam masa, baru tak tahu benda tu tak jadi lagi. Itu yang silap faham yang kata Allah nak tengok. Banyak ayat-ayat Quran sama je. Allah nak tengok bahawasanya dia ni beriman ataupun tidak. Dia ini beriman ke tak, Allah nak tengok. Maka Allah bagi ujian pada dia, maka Allah nak tengok. Dia dah faham, Allah tak tahu lagi lah. Sebab apa? Sebab Allah bagi ujian, tengoklah dia buat ke tak. Lepas dia buat, barulah Allah tahu. Kat situ. Maka Allah telah bergantung dengan masa. Dah bergantung dengan masa. Bila Allah bergantung dengan masa, tidak qiyamuhu ta'ala binafsi. Allah tidak qiyamuhu ta'ala binafsi. Sebab tu, sebenarnya kita perbahasan kita, bila kita bahas, sebenarnya tak pelik pun.
Tak pelik. Allah dah tentukan syurga dan neraka. Tak pelik pun sebenarnya kalau bahas sungguh-sungguh. Allah yang tentukan baik dan buruk, jahat, maksiat, taat, semua Allah tentukan. Tak pelik langsung. Sebab Allah tidak duduk. Kita bila nak anggap Tuhan macam kita tu yang kita macam-macam tu. Tak pelik langsung pun. Jadi itu yang kedua. Allah tak berhajat kepada tempat dan tidak bergantung kepada tempat dan tidak bergantung kepada masa. Tidak bergantung pada masa dan tidak bergantung pada tempat, lebih-lebih lagi pada tempat lah dan masa. Jadi bila macam tu, tak ada masalah pun. Tak ada masalah langsung pun kita memahami Allah dah tahu kita ni syurga ke neraka. Itu dari segi tahu. Dari segi Allah yang nak, itu dah kita bahas sebelum ni. Allah yang nak dan Allah yang buat, yang makhluk, yang Tuhan yang hanya Allah memberi bekas tu. Tu bab ini bab bergantung dengan masa tu. Maka Allah dah tahu. Lepas ni apa jadi, semua Allah dah tahu. Dari segi tahu. Dari segi Allah dah tahu dah. Kerana Allah tidak duduk di dalam masa tu. Tak pelik langsung pun. Tak pelik pun sebenarnya. Dan secara automatik dapat faham, Allah tidak berhajat dan tidak berharap kepada apa je yang kita fikir. Apa saja yang terfikir oleh akal, maka Allah tidak berhajat. Tidak berhajat kepada apa sahaja. Tak berhajat tu apa? Tidak memerlukan. Tak perlu pun. Allah berhajat kepada kita buat dulu baru Allah? Tidak. Allah berhajat kepada tunggu ke akhirat baru tahu syurga neraka? Tidak. Allah tidak berhajat pada apa-apa pun. Jadi, dapat kita faham, maksud qiyamu ta'ala binafsih adalah istilah kaya yang sebenar. Sebab tu, siapa kata tadi? Tu. Hanif kata tadi istighna. Ghani. Istighna tu kaya. Ataupun bahasa kitab dia panggil terkaya. Terkaya. Setengah kitab kata terkaya. Mana? Ada tak dalam ni? Terkaya. Ada kat bawah tu. Tu maksud terkaya. Apa maksud terkaya? Maksud terkaya Allah dan makhluk berbeza. Kita cuma pinjam je perkataan. Dia tu kaya, tak apalah. Aku miskin, dia kaya. Tu pinjam aja. Kerana kayanya makhluk berbeza dengan kaya Allah. Maksud kaya ataupun terkaya adalah tidak memerlukan yang lain. Itulah kaya. Itulah terkaya. Kalau memerlukan yang lain, dia tu miskin. Allah itu istighna, terkaya. Terkaya tidak berhajat. Maksud antara kaya adalah tak berhajat, tak perlu yang lain. Jadi, yang kita kata kaya-kaya tu, macam mana nak jadi kaya? Nak jadi kaya, kena banyak duit. Maka dia memerlukan duit untuk dia jadi kaya. Miskin. Miskin, hakikat sebenar miskin. Tapi bagi kita, itulah kaya. Dia nak buat rumah. Dia nak buat rumah, dia perlu batu. Dan dia perlu orang untuk buat rumah dia. Miskin sebab dia perlu pada orang. Dia tak kaya. Hakikat sebenar. Dia nak kenyang, dia perlu ambil nasi, makan, kunyah, telan, baru kenyang. Maka dia miskin kerana dia memerlukan nasi untuk kenyang. Dia bukan kaya. Kaya ni tak memerlukan apa-apa. Kita cuma mengambil kaya Allah, letak sekejap dekat makhluk, pinjam aja. Dengan maksud, dia banyak duit, jadi dia boleh buat apa dia suka, dia tak memerlukan sangat orang. Dia memerlukan yang lain juga, tapi kurang. Yang orang miskin ni banyak perlukan orang lain. Nak minta bantuan, perlukan yang lain, maka dia sangat memerlukan orang lain. Maka kita panggil miskin. Dan yang kita panggil kaya, dia memerlukan juga, tapi tak banyak. Sikit aja dia perlukan orang. Dia memerlukan sikit je. Sebab apa-apa hal, dia ada harta dia sendiri untuk dia buat. Dia settlekan masalah dia. Maka dia tak memerlukan orang sangat. Tapi tetap memerlukan makhluk juga. Perlukan nasi, perlukan orang untuk jaga rumah dia, perlukan bibik, perlukan kereta untuk berjalan, perlukan selipar takut sakit kaki. Perlu juga. Cuma banding dengan orang miskin, dia tu kurang perlu. Sebab dia boleh buat sendiri semua-semuanya. Yang orang miskin ni, dia memerlukan orang lain lebih banyak. Jadi kita pinjam sekejap, kata dia kaya, orang miskin tu miskin. Hakikatnya, dua-dua tak kaya. Pinjam aja. Semua tetap memerlukan. Tetap memerlukan yang lain. Lagi kaya, lagi miskin. Ya, itulah perbahasan tasawuf. Tasawuf, kalau kita bincang berkaitan tasawuf, lagi kaya sebenarnya lagi miskin. Lagi kaya, lagi miskin. Kerana itulah, dengan dia kaya, dia kena banyak bagi. Dengan dia banyak bagi, dia mengurangkan kemiskinan dia.
Sebab dia lagi kaya lagi miskin. Sebab lagi kaya lagi perlu, lagi kaya lagi perlu, lagi kaya lagi perlu. Lagi perlu yang lain. Cuma pinjam je kaya tu. Jangan fikir kaya tu kaya sebenar. Pinjam sahaja. Pinjaman. Apa yang pinjam? Perkataan kaya tu pinjam. Sedangkan kita berhajat tak kaya. Berhajat tu tak kaya lah. Jadi maksud, itulah maksud kaya. Ataupun qiyam tadilah. Berdikari tadi. Itu maksud kaya. Kaya yang sebenar. Kaya yang sebenar. Kita nak makan nasi pun perlukan petani. Untuk tanam padi. Untuk ketam. Untuk macam-macam proses mesin dan sebagainya. Kita bukan buat sendiri. Kata kaya. Memang kaya duit. Dari segi duit aja kaya. Tapi yang lain semua miskin. Itu pun dia memerlukan duit untuk kaya. Sebenarnya miskin juga. Itu maksud terkaya. Itu maksud terkaya atau maksud berdiri sendiri. Tidak memerlukan yang lain untuk kaya. Tidak. Dah memang kaya. Dan tak memerlukan apa sahaja. Masa, tempat, apa sahaja. Bahaslah balik. Dia jadi perbahasan balik. Oleh kerana itu, kenapa Allah buat malaikat untuk bagi rezeki, buat malaikat dan sebagainya? Itu bukan menunjukkan Allah itu miskin dan Allah itu memerlukan malaikat untuk buat tugas dia. Tidak. Itu nak bagi tahu aku boleh buat malaikat banyak. Kaya tak aku? Kaya. Maka dia suruh malaikat tu buat. Dalam keadaan dia yang buat hakikatnya. Nampak je macam malaikat buat. Hakikatnya dia. Macam kita juga. Maka Allah buat banyak malaikat buat macam-macam tugas. Bukan menandakan Allah memerlukan malaikat. Tidak langsung. Tujuan buat malaikat banyak. Nak bagi tahu kaya. Dan dengan malaikat tu, Allah gerakkan dia. Segala-galanya Allah yang gerakkan dia. Maka kaya lah. Bukan memerlukan. Tidak memerlukan. Tu kun fayakun tu. Kun fayakun. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu. Habis kalau tak memerlukan, buat apa buat? Buat apa cipta kita? Buat apa buat manusia? Buat apa suruh sembahyang? Buat apa suruh zakat? Buat apa suruh haji? Buat apa suruh semua-semua tu buat apa? Kata kaya. Duduk seorang-seorang lah. Maksudnya sendiri-sendirinya. Buat apa buat yang lain? Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap suatu, apa yang Allah jadikan, dan mengadakan undang-undang, hukum-hukum hakam yang Allah tetapkan, semuanya untuk faedah dan maslahat dan kepentingan yang kembali kepada sekalian makhluk. Untuk makhluk tu, apa sahaja undang-undang yang Allah buat untuk makhluk, bukan untuk Allah. Untuk makhluk tu balik, dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya. Nanti stop bab tu dulu. Tetapi Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undang. Allah jadikan tiap-tiap sesuatu. Selain daripada Allah, Allah jadikan. Sebab selain daripada Allah adalah makhluk. Masya Allah adalah makhluk. Dan Allah letak undang-undang. Undang-undang tu hukum ini boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini boleh. Semuanya untuk faedah dan maslahat. Untuk faedah dan kepentingan yang kembali kepada makhluk itu sendiri. Allah tak bagi minum arak. Kepentingan dia bukan kerana kalau orang ramai minum arak Allah jadi lemah ke apa, tidak. Sebab kalau minum arak hilang akal nanti langgar orang, mati orang, menyusahkan orang. Nampak? Kembali kepada makhluk itu kembali. Allah buat apa-apa semua kembali kepada makhluk. Apa sahaja kembali kepada makhluk itu pula. Habis tu Allah buat dan Allah letak undang-undang, dan undang-undang tu untuk makhluk tu. Buat apa Allah buat? Okey. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya. Allah jadikan makhluk tadi, walaupun Allah tak perlu, sebab Allah nak. Semata-mata kerana kelebihannya. Kerana Allah itu berkehendak, Allah nak, maka Allah jadi. Tapi bukan nak tu dengan kerana. Yang istilahnya tidak dikeranakan dengan satu kerana. Allah tidak dikerana. Kerana tidak. Kerana yang kita duk cakap cuma pinjam untuk kita je saja. Allah cipta kita ni sebab dengan kerana samalah, dan kita bincang dah lepas banyak-banyak kali dah. Sebab Allah nak tengok kita ni beriman ke tidak. Tu. Allah cipta kerana, Allah suruh kerana. Itu kerana kita, itu kita sahaja. Kita sahaja yang sebut sebagai pinjaman. Hakikatnya Allah nak apa-apa semata-mata Allah nak. Yang mana nak tu nak yang sempurna, iradah yang sempurna. Semata-mata kerana kelebihan. Dah Allah nak. Suka hati dia. Allah nak. Habis bukan sebab memerlukan. Tak. Sebab nak. Semata-mata nak. Semata-mata nak. Tu. Semata-mata kerana kelebihannya. Dan belas kasihannya.
bukan sekali-kali kerana berhajat kepada faedah. Lepas dia dah buat manusia dan dia buat undang-undang untuk dia panggil belas kasihan. Itu bukan perasaan belas kasihan. Belas kasihan di sini rahmat. Rahmat ni Allah nak bagi. Nak juga Allah bagi. Jangan kita kata belas kasihan. Kesian, aku cipta makhluk lemah, makhluk ni. Kesian dekat dia. Kesian dengan maksud perasaan macam mana kita kesian. Tidak. Belas kasihan ini juga pinjaman sahaja. Maksudnya apa? Rahmat. Belas kasihan ni maksudnya rahmat. Jadi Allah nak bagi rahmat. Allah memang nak bagi. Hati-hati dengan istilah Allah sayang. Allah. Saya risau sangat dengar penyampai da'i yang sentiasa menyebut apa, tak apa, kita dah banyak buat salah pun tak apa, tak apa, kita kembali balik sekarang Allah sayang, Allah sayang, Allah sayang. Biasa dengar. Sampai jadi trademark. Bila sebut Allah sayang je dah terbayang dah siapa-siapa yang selalu sebut. Sangat bimbang. Yang dia kata Allah sayang tu dekat orang yang tak belajar lah biasanya sebab dia nak dakwah. Dan selepas pada tu, adakah orang yang didakwah tu, adakah dia sambung belajar? Taklah, duduk begitu aja. Malah tidak diterang maksud sayang tu apa. Allah sayang, Allah marah. Risau sangat perkataan tu. Sebab dengan banyak tersebarnya perkataan tadi tu, orang yang tak belajar, salah dia lah tak belajar. Dia akan salah faham sayang tu sayang perasaan, sayang tu sayang yang terbabit dengan masa. Masalah. Sebelum ni tak sayang, sekarang sayang. Bila Allah cipta kita, Allah sayang kita. Sayang tu maksud Allah nak bagi yang baik-baik sebab Allah sayang kat kita macam mana sayang kita sayang kepada anak. Itu je yang boleh faham dengan perkataan sayang. Sedangkan sayang tu pinjaman, sayang tu masuk rahmat. Kenapa tak sebut Allah merahmati kamu? Jangan risau. Rahmat Allah sangat besar. Kenapa tak cakap rahmat? Kenapa cakap sayang? Takkan tak boleh? Boleh. Tapi kita yang mengaji ni kita tahu tu pinjaman. Mana Allah sayang? Sayang apa? Sayang apa? Sayang ni kan cetusan emosi. Tengok tu sayang. Bila dia buat baik, maka dengan sebab dia buat baik tu Allah sayang dia. Itulah yang banyak faham apabila disebut oleh pendakwah-pendakwah kita perkataan tu tanpa dijelaskan. Sebab kalau jelas pun tak sesuai. Sebab dia sekadar nak menyampaikan, bukan nak mengaji kitab macam kita. Sekadar nak sampai. Tadi tak ada masalah dari segi tu. Cuma kita tahu masyarakat sekarang, dia mana mengaji. Bila tak mengaji, dia faham sayang tu macam mana. Sebab tu kita dalam berdakwah, kita bukan sebut yang betul. Kalau kau salah faham tu kau punya pasal lah. Tidak. Dalam kita berdakwah, kita kena faham wakil setempat, faham keadaan setempat, dan kita perlu menggunakan ayat-ayat yang jangan lagi dia jadi salah faham. Walaupun kita tak salah. Dakwah pun kena mengaji. Dia tak boleh kata sekadar Allah baik, Allah maha baik. Biasa orang cakap Allah maha baik. Allah baik. Baiknya Allah, baiknya Allah. Baik-baik itu rahmat lah. Kenapa tak Allah merahmati, Allah rahmat? Kenapa kata baik? Orang yang mengaji faham baik itu rahmat. Orang yang tak mengaji, dia dengar baik, Allah tu baik, baik perasaan. Kerana baik itu juga daripada emosi. Baik itu daripada emosi. Orang faham tu. Jadi kita tak salah, kita boleh melepas diri. Korang yang tak belajar, siapa suruh? Bimbang takut yang sebut tu sendiri pun tak tahu sebenarnya baik tu maksud apa. Baik itulah rahmat. Rahmat tu maksud apa pula? Rahmat tu Allah nak. Rahmat tu Allah nak benda tu. Maka Allah bagi. Tanpa dikeranakan dengan satu kerana. Allah nak, Allah bagi. Tu maksud sayang. Itu maksud Allah baik. Bukan maksud Allah baik tu macam mana? Macam kita punya baik. Kita baik kan kasih sayang. Kita baik dengan perasaan tu baik. Tak, bukan maksud tu. Bukan maksud tu. Malah boleh jadi macam-macam dengan ayat-ayat pendakwah-pendakwah ni yang tak ditapis gitu. Dia kata kalau baik apa? Allah baik. Kau kata bayi, baby yang tak bersalah umur 8 bulan mati anak aku. Mati dia kata. Dia tak salah pun. Baik apa macam tu? Macam mana? Macam mana nak? Jika kata perkataan baik tu. Baik itu dengan maksud baik, sekadar sebut baik. Sekadar sebut Allah sayang, jangan risau Allah sayang. Sayang apa? Kalau Allah sayang, tengok tu. Dia tu menantu aku. Bukan menantu. Anak aku perempuan. Dia berkahwin dengan lelaki. Anak aku jaga sebaik mungkin. Dan anak aku tahu baik. Tapi dapat lelaki jahanam. Pukul apa?
jadi macam tu. Baik ke macam tu? Apa ditakdirkan dia? Kenapa dia boleh jadi gitu? Kata Allah Maha sayang. Allah sayang. Sayang ke buat kat anak aku macam ni? Sebab Allah yang buat kan? Dia salah, jadi salah faham. Bahaya sangat-sangat. Allah sayang. Sangat bahaya sebenarnya perkataan tu. Bahaya dekat siapa ni? Bahaya dekat kita sebut pada masyarakat yang kita tahu masyarakat tu tak mengaji. Kalau masyarakat mengaji, no problem. Kita tahu masyarakat tu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sebab tu, dalam terjemahan-terjemahan, dia tak kata sayang. Dia kata penyayang. Pengasih, penyayang. Pengasih, penyayang. Tapi dalam perbualan seharian kita, kita kata kasih, sayang. Itu kita selalu bercakap. Kenapa terjemahan tak cakap Allah kasih, Allah sayang? Kenapa Allah pengasih, penyayang? Dia seolah-olah pengasih, penyayang yang ada tanda. Ada tanda dua, cek-cek. Apostofi. Ada, bukan apostofi apa? Ada pembuka penutup kata. Ada benda lain yang perlu dijelaskan. Kalau kasih, kalau pengasih, penyayang. Tapi kalau kasih, sayang, kasih, Allah sayang, Allah kasih, Allah suka, Allah baik. Itu yang macam mana kita cakap. Dalam terjemahan tak ada kata Allah Maha Baik. Tak ada. Tapi kita nak mudahkan faham orang. Allah mudahkan orang faham. Pendakwah nak mudahkan faham, dia sebut pendek terus. Bukan pengasih. Allah Maha Pengasih, Penyayang. Kalau macam tu tak apa, no problem. Tapi kalau kata Allah sayang, Allah bahayanya. Sayang tu apa? Faham tak? Ramai. Tapi kalau masyarakat yang belajar tak apa. Masyarakat yang selalu didedahkan dengan perkara ni tak apa. Masyarakat kita. Wakil bagi. Masyarakat kita. Dia orang tanya. Ustaz, habis tu nak cakap macam mana pada orang yang ditimpa masalah atau musibah jika perkataan sayang tak boleh digunakan? Tu dia, bukannya susah. Penyayang. Lain penyayang dengan sayang. Dalam kepala. Cita-cita dalam kepala kebanyakan orang. Bukan kita. Kita belajar. Kita tahu sayang dengan penyayang sama lah. Dengan maksud rahmat. Habis sebab apa? Allah Maha Penyayang. Sebab gitu. Sebab terjemahan pun Maha Penyayang. Bukan sayang. Sayang-sayang ni cakap dengan bini, cakap dengan anak, cakap dengan kawan-kawan, cakap dengan tu sayang. Cakap dengan skandal. Tu sayang. Tak cakap dengan Tuhan gitu. Habis cakap Tuhan apa? Bila disembah pada Tuhan, penyayang. Nak tambah lagi, Maha Penyayang. Bila Maha Penyayang, dalam kepala tak ada. Kosong. Bila sebut sayang, dalam kepala ada sayang macam mana? Sayang mak pada ayah, anak. Sayang suami pada isteri. Perkataan sikit aja. Nak sebut lagi, rahmat. Nampak tak? Dia punya sikit aja. Kita bukan cerita salah mutlak. Tak salah pun sebut sayang. Tak salah pun sebut Allah baik. Tak salah. Tapi masyarakat yang salah. Sebab masyarakat tak mengaji. Bila masyarakat salah, kita sebagai pendakwah, kalau bukan pendakwah pun selalu tulis benda-benda baik dekat Facebook, selalu share benda-benda baik, kita kena faham masyarakat tu macam mana. Maka kita kena tackle masyarakat dengan cara, dengan keadaan, bukan yang betul aja. Betul dan dengan betul kita sebut tu, menyebabkan masyarakat tak semakin jauh, semakin salah. Jadi, kenapa saya kata ini? Sebab saya duduk dalam masyarakat itu. Orang lain tak tahu yang ada berapa puluh orang lain, saya tak tahu. Duduk dalam masyarakat macam mana? Saya tahu kita bercampur dengan orang, cangkul dengan budak-budak, campur dengan orang. Bila kita sebut begitu, dia faham tu salah dah. Masyarakat tu. Semua faham salah. Faham sayang, faham baik, salah. Tapi sebut Allah Maha Rahmat. Sebut terus. Rahman Rahim kan? Allah kan Rahman. Sebut terus Rahman. Allah, insya-Allah Allah bagi rahmat. Sama tu, semua sama masuk penyayang tu. Itu lagi mantap lah. Cuma sebab apa dalam kepala langsung tak ada apa-apa. Bila sebut Allah Rahman, Rahim. Tapi kalau sebut penyayang pun okey juga. Sebab dalam kepala tak ada penyayang macam dodoi anak, sayang kat anak. Tak ada. Tapi kalau sebut sayang, dia ada. Tanpa disedari dalam hati dia ada sayang tu, sayang emosi. Sayang emosi. Oi, bahaya. Sangat berbahaya kalau pegang gitu. Jadi bukan salah bahasa, salah masyarakat. Last kali, kenapa masyarakat jadi macam tu? Kena balik. Salah ustazah lah tak ajar. Gitu lah, kena balik kat kita.
Allah merahmati Ustaz. tak ada pun dalam kepala. Ada tak benda-benda mengarut dalam kepala? Mana ada? Allah merahmati. Mana ada? Tak ada. Tak ada apa-apa. Rahmat tu maksudnya Allah nak jadikan benda tu. Kalau Allah nak jadikan baik, baiklah jadi baik, baiklah tu maksud orang rahmat. Allah nak jadikan dia gitu. Tapi kalau kata Allah sayang, dia lain. Semoga Allah sayang kamu. Saya dengar ayat-ayat tu dalam YouTube apa. Semoga dia nak dakwah kan. Semoga Allah sayang kamu ya. InsyaAllah Allah sayang kita semua. Allah sayang. Cakap dekat pang. Cakap dekat yang ada tatu. Okey, baik. Settle kat situ. Dia faham apa? Jika dia tak bertaubat, dia tak settle lah. Kalau dia kata, oh betul lah. Lepas tu dia pun teruslah bertaubat dan dia tak belajar. Macam mana tahu dia tak belajar? Jangan sangka buruk pula. Tak, masyarakat gitu. Sebab tu saya kata, tak salah sebenarnya. Tapi masyarakat kita tak percaya, masuklah dalam masyarakat. Cuba tanya, semua orang yang kita jumpa dalam masyarakat, tanya maksud sayang tu apa? Apa maksud Allah sayang? Apa maksud Allah baik? Ada tak jawab? Maksudnya Allah yang bersifat Rahman. Rahmat Allah. Apa maksud rahmat? Rahmat tu Allah bagi. Bagi yang baik-baik. Allah bagi, itu rahmat Allah. Allah bagi. Allah bagi ataupun Allah nak bagi. Boleh juga Allah nak bagi. Siapa faham sayang tu maksud Allah nak bagi? Baik tu Allah nak bagi. Siapa faham gitu? Cuba tanya dalam masyarakat. Cuba tanya. Tak boleh. Ada orang langsung tak boleh jawab. Baik tu baik ya. Baik macam mana? Macam saya buat baik kat awak. Saya buat baik kat awak kan? Macam tu baik. Macam baik mak buat kat anak baik. Itu maksud baik. Sayang macam mana mak sayang kat anak. Ataupun lebih lagi daripada mak sayang kat anak. Tapi jenisnya mak sayang kat anak kan? Allah lebih-lebih lagi sayang. Tapi sayangnya macam mana? Macam mak kat anak tapi lebih. Berganda-ganda. 1000 kali, sejuta kali mak sayang kepada anak. Allah juta kali. Macam mak sayang kat anak tapi sejuta kali ganda. Tetap juga emosi. Tetap juga emosi. Itu bukan Allah nak. Itu bukan iradah Allah. Qudrah dan iradah Allah. Allah nak dia jadi. Nak. Ramai yang salah faham. Sangat-sangat salah benda ni. Sangat-sangat salah. Allah 10:51. Tak habis juga. Nak habiskan tak habis juga. Nak habiskan tak habis juga. Ustaz. Sebab benda tu penting. Okay? Maka Tuhan menjadikan tiap-tiap sesuatu dan mengadakan undang-undangnya untuk faedah manusia balik. Okay? Dan maslahat tu kembali kepada sekalian makhluk. Dan ia menjadikan semata-mata kerana kelebihannya. Menjadikan apa? Allah yang kita kata Allah jadikan kita yang baik-baik. Allah bagi banyak harta kita. Allah bagi dapat suami baik. Allah bagi dapat isteri baik. Allah bagi anak-anak semua semata-mata kerana kelebihannya. Semata-nya Allah. Semata-mata kerana Allah nak bagi. Bukan tak ada kerana-kerana dah. Memang Allah semata-mata. Semata-mata. Kerana kelebihannya. Kerana mata-mata Allah nak bagi. Nak tu sebab, tak ada sebab. Memang nak bagi. Oh, untungnya aku. Tu baru rasa untung. Tak ada sebab, tak ada sebab. Allah nak bagi. Macam tu juga Allah nak seksa. Macam tu juga Allah nak masuk ke dalam syurga. Macam tu juga Allah nak masukkan dia ke dalam neraka. Semata-mata nak. Nak yang sempurna. Cuma dari segi beradab, kita kena kata, oh Allah masukkan, ni beradab aja. Bukan pegangan kita dalam bentuk beradab. Allah masukkan seorang ke dalam neraka kerana kesalahan yang dia buat. Itu adab. Itu adab. Adab bercakap. Tak boleh cakap macam cakap tadi di luar. Masa nak belajar aja boleh cakap untuk pegang. Tak boleh cakap. Tak beradab dengan Allah. Allah masukkan makhluk ke dalam syurga kerana keadilan Allah. Allah masukkan ke dalam neraka, makhluk ke dalam neraka kerana keadilan Allah. Allah masukkan makhluk ke dalam syurga kerana rahmat Allah. Apa rahmat? Allah nak. Allah masukkan makhluk ke dalam neraka kerana keadilan Allah. Kenapa keadilan? Beradab. Keadilan. Pun Allah nak ke Allah tak nak masuk dalam neraka makhluk? Allah naklah juga, tapi sebagai beradab. Adab bab lain. Pegang bab lain. Yang bercampur ni ya. Jadi semata-mata kerana kelebihan. Allah menjadikan makhluk semata-mata. Itu semata-mata tu istilah dia panggil tidak dikeranakan dengan satu kerana. Kerana kelebihannya. Kerana Allah ada kelebihan itu. Kerana Allah ada sifat tu. Dan belas kasihannya. Belas kasihannya rahmat. Nak juga. Sekali-kali. Bukan kerana berhajat kepada faedah. Termasuk juga faedah tu apa? Faedah tu bukan Allah nak ambil kelebihan daripada makhluk. Bukan faedah. Termasuk juga faedah tu Allah bagi sebab kasih sayang. Kan
faedah tu. Allah bagi kerana Allah nak makhluk tu sayang kat dia. Maka Allah bagi. Maka makhluk tu akan sayang. Kan faedah dapat sayang. Allah bagi sayang. Allah bagi kelebihan. Allah bagi rezeki kat dia lebih supaya dia sayang kat Allah. Kan ambil faedah juga tu. Allah ambil faedah? Tidak semata-mata. Ustaz, macam mana kita nak faham hadis ni? Beribadahlah seakan-akan kau melihat Allah. Ni bab lain pula. Seakan-akan kan tu. Ini saya dah pernah bahas juga sebelum ni. Ka'annaka tarahu. Beribadah tu ka'annaka tarahu. Ka'annaka. Seolah-olah melihat Allah. Bukan melihat. Seolah-olah. Ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tak dapat rasa, tak boleh rasa Allah melihat, tak boleh nak rasa macam Allah melihat, maka ketahuilah. Kalau tak boleh nak merasa ibadah macam kita melihat Allah, maka ketahuilah Allah melihat. Kan? Hadis Jibril. Hadis Jibril dalam perbahasan ihsan. Itu tasawuf. Ni masalah tasawuf. Macam mana kita nak faham hadis ni? Beribadah seakan-akan Allah melihat. Seakan melihat Allah. Melihat, bila sebut seakan-akan, dia melihat ada dua cara. Satu dengan basar, satu dengan basirah. Basirah mata hati. Basar mata lendai. Saya dah sebut banyak kali sebenarnya. Kita tengok susu, teh tarik, bukan teh tarik, teh panas, susu separuh. Saya ada kawan, namanya Pak Loh. Kawan nama Pak Loh, Abdullah. Ini macam Syria lah orang ni. Namanya Pak Loh. Di Kuantan ni lah. Dia kata dia kerja dekat hospital HTAA, hospital apa? Ampua Afzan. Kuantan lah. Nampak loh. Dia hari Jumaat, kalau saya mengajar di hospital, dia akan ajak pergi makan dekat Pak Loh pergi umrah. Oh ya ke Pak Loh pergi umrah? Ya betul. Pak Loh pergi umrah. Tak kisahlah, bukan nak cerita pasal umrah dia, nak cerita pasal dia tu. Dia akan ajak pergi satu kedai ni. Dia akan minum teh. Teh dia manis punya. Kita tengok susu dia tu, masya-Allah. Banyaklah suku daripada gelas tu. Ada orang separuh daripada gelas, susu saja. Bila mata kita melihat kita ni yang minum teh nipis kurang manis. Teh nipis kurang manis. Maksudnya jaganya kita kesihatan. Bila kita tengok dia, dah lah teh nipis pula tu tehnya sikit, kurang manis lagi. Kita tengok dia ni, masya-Allah. Macam Abang Zaidi. Dia sekarang minum air kosong aja. Macam minum air kosong, dia tahu dah nyakit dah dia dah. Macam Pawa, dia minum Nescafe. Tak bubuh susu, tak bubuh apa, tak bubuh gula langsung, kosong. Nyakit, geng nyakit belaka ni. Geng nyakit belaka. Geng nyakit belaka. Jadi kita ni yang game nyakit ni, bila tengok Allah, apa dia? Tengok susu tadi, tengok Pak Loh tadi yang minum. Tak selesa Pak Loh dekat Mekah sana nanti. Tengok dia punya suku ataupun separuh, banyaknya. Mata lendai kita nampak susu. Nampak susu. Susu banyak. Tapi mata hati kita nampak apa? Zwing! Mesin potong kaki. Kencing manis potong kaki. Mana nampak kaki dekat susu tu? Tak nampak kaki kat susu tu. Kita ni yang nampak dah. Habislah, potong kaki lah. Potong kaki lah. Siap dia kata lagi, buat manis sikit dah. Siap kata lagi, buat manis sikit dah. Maksudnya, manis potong kaki punya manis. Bukan manis biasa-biasa. Kita nampak dah. Allah, potong kaki lah. Mana mata nampak kaki dekat susu tu? Tak nampak. Macam mana boleh nampak potong kaki? Itu dia panggil basirah. Mata hati nampak kaki kena potong. Gergaji. Kreng. Nampak kena potong. Nampak busuk. Kaki tu busuk. Busuk. Nampak busuk. Padahal tak nampak pun. Nampak apa? Mata lendai nampak apa? Mata ni. Mata lendai nampak susu putih. Tapi mata hati nampak potong kaki. Begitulah
perumpamaan soalan Ika tadi. Mana Ika tadi? Soalan Ika tadi. Macam mana nak beribadah seakan-akan. Jadi tu seakan-akan melihat Allah. Seumpama Allah nak cakap bahaya je, takkan nak kata seumpama Allah ada kat depan. Tapi begitulah, macam Allah ada kat situ. Maka kita sentiasa sedar bahawa kita sedang beribadah pada Allah. Maka waktu tu bukan buat main-main. Kalau tak mampu, martabat kedua, fa innahu yaraka. Bahawa kalau engkau tak boleh buat, maka ketahuilah Allah melihat. Sama juga. Itu pun martabat juga. Masa sembahyang, Allah tengah tak nampak aku, Allah nampak aku, Allah nampak aku, Allah nampak aku. Gitu. Sentiasa. Itu maksud basirah juga. Itu maksud basirah. Yang macam dia tulis besar. Kawasan speed trap. Kita sentiasa bawa tu 120, 110, 110, 110, 100, 110, 100. Kenapa? Sentiasa ada kata apa? Ada kamera ni. Ni ada duduk menerap, duduk menyorok celah pokok, duduk bawah jambatan, mesti ada ni, mesti ada ni. Jadi aku bawa slow. Macam tu lah. Maksud melihat. Seolah-olah nampak polis duduk menerap. Dengan signboard tu. Begitulah maksud melihat, seakan-akan melihat Allah. Tapi tak nampak pun polis tu. Tak nampak pun sakit potong kaki kecil manis. Tak nampak pun dari segi mata ni. Tapi mata hati nampak. Itu maksud dia. Ka'annaka taharahu. Ka'annaka taharahu. Perbahasan ihsan. Sebut-sebut tadi dah. Perbahasan ihsan. Banyak soalan pula bab ni. Sebab bab ni memang penting pun. Jadi Ustaz, maksud rahmat tu apa yang baik. Dan yang tak baik tu suka hati Allah. Lah nak buat macam mana pun. Gitu ke Ustaz? Betul tapi tak boleh. Taqwa. Tak boleh kata suka hati. Perkataan tu tak elok digunakan. Tapi taklah berdosa. Sebab bila kata suka hati, maknanya Allah ada hati. Hati tu maksud perasaan. Jadi kita tukar sikit. Boleh sebut. Janji kita faham maksud apa istilah tu. Jadi dan yang tak baik tu terpulang pada Allah untuk nak bagi. Macam tu. Terpulang pada Allah untuk buat. Terpulang pada Allah kalau Allah nak. Sebenarnya itulah maksud suka hati kan. Cuma nak lapik sikit, bimbang hati itu hati manusia kan. Ada hati kan. Hati perasaan, bimbang takut suka hati. Tapi saya faham maksud suka hati itu bukan hati kan. Cuma perkataan tu perlu dilapik juga. Jika orang lain dengar, yang tak mengaji, dia akan faham hati, suka hati macam manusia suka buat suka hati tu. Jadi lapik sikit, terpulang pada Allah. Terpulang. Allah Maha Berkuasa kan. Terpulang pada Allah. Dia nak buat apa. Walaupun yang dia nak buat tu tak baik. Tak baik tu kita nampak tak baik. Bagi Allah semua baik. Bagi kita nampak macam tak baik. Kita nampak. Kerana terpulang pada Allah untuk buat apa saja. Dia lebih sesuai ayat tu lah. Sebab suka hati tu pun saya kadang-kadang guna juga. Cuma bahaya sikit lah. Allah memberi rahmat. Ya, betul. Itu dari segi pegangan ya. Tapi dari segi nak cakap kena dari segi berharap, dari segi sangka baik, kerana sangka baik Allah akan buatkan kita semua yang baik-baik. Itu dari segi sangka baik, dari segi adab. Tak boleh kata Allah buat kita jadi jahat, tak boleh. Dari segi adab. Adabnya jangan langgar adab. Jadi terpulang Allah nak buat macam mana pun. Sebab bagi Allah semuanya baik. Saya selalu sebutlah. Kita buat kerusi. Lepas tu kita letak punggung kita, bontot kita dekat kerusi. Baik tak baik? Dari satu segi tak baik. Apa benda letak punggung kat orang ni? Bukan tak. Apa letak punggung kat kerusi ni? Tapi bagi kita letak punggung kat kerusi tu baik. Sebab kita yang buat kerusi, kita yang beli kerusi. Jadi suka hati kita lah. Terpulang pada kita lah nak letak punggung pun. Jadi adakah meletak punggung dekat kerusi tu jahat bagi kita? Tak. Baik. Bagi kita baik. Tapi bagi kerusi jahat. Sebab hari-hari dah bawa punggung kita. Apalah. Hari-hari letak punggung dekat aku. Jahanam punya orang. Kerusi kata, kerusi marah. Tapi bagi kita baik. Bagi kerusi, kita buat ni jahat. Tak baik. Bagi kita, ianya baik. Sebab aku buat kau. Aku punya kau. Kau ni aku punya. Suka hati aku lah. Takkan aku beli nak letak dalam almari je kalau aku beli. Suka hati aku lah. Kau ni aku punya. Maka aku duduk atas kau tiap-tiap hari. Baik. Begitu juga Allah cipta kita. Bagi Allah semua baik. Macam seumpama contoh yang kita faham tadi. Kita bagi kita semua baik. Kita nak ambil kursi ni. Kita nak letak atas almari. Baik. Kita nak letak dalam almari. Baik. Kita nak letak dekat dalam bilik kita baik, kita nak letak punggung kita baik, kita nak suruh anak kita lompat atas dia baik,
semua baik bagi kita. Sebab kursi ni kita punya, kita beli 1,000 lagi harga ni. Oh, mahal lagi tu. Maka kita buat semuanya baik sebab kursi tu kita punya. Tak ada jahat istilah kita telah jahat dengan kerusi, tak ada. Begitu je. Allah cipta kita daripada tak ada kepada ada. Maka bagi Allah semuanya baik. Cuma kita je nampak benda tu tak baik. Nisbah kita. Nisbah kerusi nampak tak baik. Sebab tu dia katakan kan, dan yang tak baik tu, kita je nampak tak baik. Bagi Allah semuanya baik. Kita je nampak benda tu tak baik. Kerusi je nampak letak punggung tu tak baik. Tu dari segi nak bagi faham aja. Bukan mengatakan Allah mengambil manfaat, tidak. Dah sebut awal-awal tadi kan. Itulah. Jadi suka hati dia kata. Terpulang pada Allah nak buat macam mana? Terpulang pada kita nak buat macam mana kursi ni. Kita nak bakar pun suka hati lah. Begitulah. Allah nak bakar manusia pun suka hati lah. Sebagai adab, tak boleh kata gitu. Sebagai adab, tapi pegang gitulah. Sebagai adab kata Allah bakar manusia makhluk kerana keadilan dia. Itu dari segi adab, adab bercakap. Dia lain tu bab tu. Macam mana jika banyaknya soalan. Dah pukul 11 dah, 11:05 dah. Macam mana jika dikatakan sifat penyayang Allah ditajalikan pada sifat sayang sesama makhluk? Contohnya sifat sayang ibu kepada anak. Boleh ke ayat gitu? Boleh. Boleh. Pinjaman lah. Dengan syarat pinjaman. Tajali tu pinjaman lah tu tajali. Bukan sifat sayang aja. Semua Allah tajalikan pada makhluk. Bukan semua Allah, bukan semualah. Allah apa yang ada kat kita semua tajali daripada Allah. Tajali ni kita nak faham macam mana? Tajali ni kita faham macam semuanya daripada Allah lah. Macam apa? Main wayang kulit. Wayang kulit yang kata walk dogo lah apa tu kan? Kan tali ikat tu. Ikat kat sini. Yang bergerak, yang bercakap, yang buat gitu, buat gini, yang bergaduh tak bergaduh, yang mati kena tembak tak kena tembak ni. Yang ni, yang atas ni, Tok Dalang ni. Tok Dalang. Dia panggil Tok Dalang. Tok Dalang. Tapi kita yang tengok ni, oh sedap tu apa ni, wak dogonya tu, saya dah lupa dah istilah-istilah dulu tengok juga. Ada. Tapi yang gerakkan tu siapa? Ni. Maka yang menggerakkan Tok Dalang dia ni, dia mentajalikan kekuatan. Kuat tangan dia kan. Gerak. Mentajalikan suara. Apa yang duk cakap. Dia duk cakap. Kejap kepik, kejap tak kepik cakap dia. Begitulah Allah. Bukan begitu. Itulah untuk perumpamaan saja untuk faham. Maka kalau kata sifat penyayang Allah ditajalikan pada makhluk, maksudnya sayang hakikat yang sebenarnya Allah nak je bagi. Allah nak bagi. Allah nak bagi. Dan Allah bagi tu, Allah bagi. Dan kita juga bagi. Bagi sayang pada yang lain. Bila kita bagi yang lain, kita ada satu perasaan sayang. Kita bagi yang lain. Manusia, dia bagi yang lain dengan perasaan. Allah tidak. Allah mana ada perasaan? Mana boleh ada perasaan? Kalau ada perasaan, time Allah marah, hancur lebur lah bumi ni. Time Allah marah, time Allah murka. Apa maksud Allah murka? Maksud Allah murka bukan marah. Mana boleh Allah marah? Allah. Marah tu emosi. Subhanallah, 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 subhanallah. Maha suci Allah daripada marah, daripada marah. Marah apa? Marah emosi. Murka, maha suci Allah daripada murka. Sebab tu bila sebut Allah, Allah murka bukan sebut marah. Sebab Allah murka. Orang sekarang je sebut marah. Sebab apa sebut murka? Bila sebut murka, dia tak ada sangat dalam kepala sini. Ada sikit-sikit aja. Tapi sebut marah, macam mana makhluk marah. Habis tu maksud apa? Allah memberi azab. Allah nak dia jadi azab. Nak pula, memang Allah nak saja. Tanpa dikeranakan dengan satu kerana. Bukan kerana. Tak ada kerana. Jadi kalau sifat penyayang tu, bukan Allah ada sifat penyayang. Tidak. Allah ada sifat Rahman dan Rahim. Rahman dan Rahim itu dia letak dekat kita sikit sebagai, samalah juga. Yang tajalli tu dia letak kat kita, dia letak kita sikit. Sikit aja letak. Sebab tu kita kata Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu sifat Allah tu. Pengasih penyayang. Tapi bukan maksud sayang dengan emosi. Maksud semata-mata rahmat. Allah nak jadikan benda tu baik, nak jadikan benda tu jahat. Allah nak semata-mata. Jadi kalau kata Allah sifat pengasih dan penyayang,
Pengasih dan penyayang yang mana Allah letak dekat kita. Kasih sayang tu yang ada perasaan. Dapat kita faham, Allah bukan ada gitu, bukan. Allah bagi kita yang baik-baik. Bagi yang baik-baik. Dengan iradahnya. Dengan kehendak Allah, dengan kudrah kekuasaan Allah bagi yang baik-baik. Tapi, bagi baik itu seumpama kita bagi baik dekat orang. Dan yang kita bagi tu sekali dengan perasaan. Tapi Allah tak perasaan. Allah tak ada perasaan. Perasaan adalah sifat yang lemah. Sifat yang tak layak. Sifat yang lemah. Perasaan. Perasaan adalah sifat yang lemah. Jadi sayang adalah tercetus daripada emosi, perasaan. Daripada apa-apa yang berlaku, cup, jadi sayang. Keluar sayang dengan apa yang berlaku. Maka Allah terkesan dengan sesuatu. Subhanallah, 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 subhanallah. Kena cakap banyak-banyak. Subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah daripada benda maha suci. Kena cakap banyak kali. Sebab tu, subhanallah, maha suci Allah daripada sayang-sayang yang macam makhluk sayang. Maha suci, maha suci. So, contohnya seperti sayang ibu kepada anak. Bolehkah ayat macam tu? Tak boleh lah sepatutnya. Dari segi maksud sayang ibu kepada anak. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Tapi setakat nak sebut, tak boleh juga. Sebab ibu pada anak pun tak boleh. Sebab sayang Allah bukan maksud itu. Kalau faham sungguh-sungguh baru boleh cakap. Tapi tak adalah orang boleh faham sungguh-sungguh. Tak adalah. Senang kata tak boleh. Macam mana ibu sayang kepada anak, begitulah juga Allah sayang kepada makhluknya. Kena mengaji sungguh baru boleh cakap gitu. Kalau dekat masyarakat kita, memang tak boleh cakap. Tak boleh, dah lewat dah ni, dah lewat dah ni, dah lewat dah ni. Kesan, ya kesan, betul. Nurika, betul. Kesan tu, sayang tu adalah kesan. Kesan, bukan kesan, terkesan. Terkesan. Allah terkesan. Allah terkesan dengan sesuatu. Wui. Boleh pula gitu Allah terkesan dengan sesuatu. Sebab emosi adalah terkesan. Hati-hati dalam menggunakan bahasa pinjaman. Hati-hati menggunakan bahasa pinjaman. Sayang, baik, kasih. Hati-hati. Hati-hati dekat siapa? Bukan dekat kita. Kita dah tahu. Dekat masyarakat. Lebih-lebih bagi orang yang menyampaikan dekat ramai orang, hati-hati. Gunalah terjemahan yang memang dah guna daripada dulu. Penyayang, pengasih, penyayang. Lebih-lebih lagi cantik, Rahman, Rahim lagi bagus. Tak terjemah langsung. Biarlah kosong dalam kepala. Daripada faham, tapi faham dengan cara yang salah, kerana kita yang influencer, dia panggil. Influencer. Kita yang banyak mempengaruhi orang, kerana jawatan, kerana pangkat, kerana kelebihan kita, menyebabkan orang salah faham. Yang lebih teruk lagi, bimbang takut kita pun salah faham juga sebenarnya. Hati-hati. Wallahu a'lam. Tak habis juga. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Surah Fatir. Jika Allah kehendaki, niscaya Allah memusnahkan kamu dan mendatangkan makhluk baru untuk kamu. Jika Allah nak. Bukan jika Allah marah. Tidak. Jika Allah nak. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah nak, Allah hapuskan kita. Allah matikan. Matikan tak ada sebab. Dan Allah ganti yang lain. Kalau Allah nak. Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat. Terkaya. Maka Tuhan terkaya. Maka Tuhan terkaya. Mana? Maka Tuhan terkaya daripada mengambil manfaat. Subhanallah. Maha suci Allah daripada mengambil manfaat. Sambung akan datang. Tangguh dulu. Esok tengoklah. Mungkin ada, mungkin tak ada esok. Pukul 9.30. Kalau ada pun mungkin lambat. Sebab ada buat khatam kitab di Masjid Pelindung katanya. Sebab dah habis khatam dah kitab Maitul Musalli. Tunggu perbahasan sikit yang ujung-ujung tu, itu bukan musalli tu. Jadi dah khatam kitab yang kedua di Masjid Pelindung. Terbaik. Masjid-masjid lain tak lambat lagi bila nak sampai khatam tu. Tapi Masjid Pelindung khatam dah 2 kitab dah khatam. Lepas ni kitab lain lah. Tapi ada lagi musalli yang ujung tu kan. Muafiq Masbuk tu bukan kitab musalli. Jadi nak buat macam apa? Sembelih kambing kan. Buat apa dia panggil? Buat makan-makan lah sebab khatam.
Jadi kalau ada, mungkin lambat pukul 10. Esok bahid. Ataupun mungkin tak ada langsung. Tengok pada majlis mereka macam mana. Kalau ada penyampaian CJ hadiah ke, alamak, lagi masalah. Kalau setakat makan-makan gitu aja, sempatlah pukul 10. Pulut kuning apa semua ada lah kot. Okay? Kalau tengok apa poster yang akan keluar nanti. Kalau ada, pukul 10. Kalau tak ada, tak ada. Okay? Lepas kambing, kopi pula. Jadi. Kopi tu tak tahu lah. Okay? Jadi, esok tengok macam mana. 9.30 tu. 10 tu. Kalau keluar naik poster, adalah. Kalau tak naik, tak adalah. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan surat al-Surah. Thank you, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz.